Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Sila tekan butang subscribe, like dan Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Isu sekarang yang paling panas di Malaysia adalah isu tentang dana syarikat arak kepada sekolah vernikular. Bisinglah seluruh dunia, bisinglah walaun tit, bisinglah semua. Tapi tahukah anda, dana syarikat arak kepada sekolah vernikular ini sebenarnya diamalkan oleh kerajaan yang terdulu-dulu lagi pun, bukan daripada Pakatan Harapan. Jangan salah. Ini bukan berlaku pada Pakatan Harapan baru. Bukannya Datuk Seri Anwar Ibrahim, DAP jadi kerajaan, baru semua perkara ni ada. Tak ada. Benda ni sudah ada sejak dari dulu lagi. Zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri ada. Zaman Hadi Awang di kerajaan ada. Zaman PAS dalam kerajaan ada. Jadi entah kenapa sekarang seolah-olah benda ni adalah benda yang dibawa dicipta oleh kerajaan Madani ini. Jangan, tak ada. Jangan pandai-pandai cipta fitnah. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalil Nordin menegaskan bahawa tiada yang tidak kena dengan tindakan sekolah vernakular menerima dana sumbangan syarikat minuman keras dan judi. Ini kerana katanya amalan itu sebenarnya sudah pun dilaksanakan sejak kerajaan terdahulu lagi, termasuk kerajaan yang diterajui oleh Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Inilah yang saya pelik nih. Bila waktu Perikatan Nasional semuanya tak ada dosa tau. Memang hebat betul. Seolah-olah memang perfect. Tapi waktu orang keluarlah ini haram lah apalah, semua benda keluar. Tapi zaman dia tak ada yang haram. Tegasnya, wang kerajaan yang diperolehi daripada hasil aktiviti perjudian dan arak tidak disumbangkan kepada masjid. Sebaliknya, ia akan disumbangkan kepada tokong dan sekolah vernakular. Jadi beliau berkata, soal syarikat arak syarikat judi menyumbang kepada sekolah vernakular ini sebenarnya itu sudah diamalkan daripada dulu lagi. Sebab kita berpendapat duit kerajaan hasil judi dan arak jangan kita guna untuk sumbang ke masjid. Jadi kita beri kepada tokong, kita beri kepada sekolah vernakular, dan itulah amalan yang diteruskan oleh kerajaan sekarang. Entah zaman Muhyiddin mungkin dia tidak buat kot. Cobalah tanya Muhyiddin, zaman dia ada buatkah benda tu? Beliau yang juga Menteri Pertahanan berkata demikian kepada media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Gombak di Kompleks Lincah Mahaguru Omardin KLMO di sini hari ini. Muhammad Khalil Nordin turut mempersoalkan tindakan pemimpin Perikatan Nasional yang mengkritik sumbangan dana syarikat minuman keras dan judi kepada sekolah vernakular, sedangkan ketika mereka berkuasa dahulu pun gabungan itu tidak berusaha pun untuk menghentikan amalan berkenaan. Waktu dalam kerajaan tiada pun usaha, sudah jadi pembangkang nak jadi hero. Memang agak pening kepala, masuk air otak mungkin. Beliau berkata sumbangan wang syarikat minuman keras dan judi kepada sekolah vernakular itu sudah diamalkan kerajaan dahulu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terakhir penutup dia, jika ia tidak betul, kenapa tidak menghentikan amalan itu ketika mereka berkuasa jadi kerajaan dulu? Kenapa? Sila jawab. Muhyiddin, Hadi Awang, sila jawab. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jangan main-main dengan api. Nanti terbakar diri. Jangan cuba-cuba nak jadi hero, nanti sendiri termakan dengan hero. Ramai orang mau jadi hero,
cuba dedah ini, dedah itu, dedah dokumen. Tapi hati-hati bila mau dedahkan dokumen-dokumen yang sulit. Hati-hati, nanti sendiri termakan diri. Nanti sendiri termakan dengan keinginan untuk mau jadi hero tapi salah, melawan undang-undang. Ini tidak boleh dibiarkan. Jadi akhirnya Ketua Polis Kuala Lumpur memberikan penjelasan, peringatan. Dedah dokumen sulit kerajaan adalah kesalahan serius. Itu kata polis. Penahanan reman ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu, yaitu Badrul Hisham Syaharin, adalah proses biasa yang dilakukan berdasarkan keperluan siasatan. Jangan pula lepas ini kata kena tunggang lah polis, kena tunggang lah. Tidak, memang ini semua begini. Dulu pun salah seorang pemimpin Pakatan Harapan kena dalam kes ini. Siapa dia? Rafizi. Jadi kalau sekarang Cik Gubat kena, sebab itu biasa terjadi. Jangan pula Muhyiddin tiba-tiba merayan kata itu ini. Muhyiddin tahu sangat, dia tahu betul dengan undang-undang ni. Dan saya terasa Cik Gubat pun tahu dengan undang-undang ni. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, kesalahan disyaki dilakukan oleh Badrul Hisham atau dikenali sebagai Cik Gubat itu adalah satu perkara yang sangat serius di dalam mana? Di bawah Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi tahun 1972. Jadi dia kata ini proses biasa untuk menahan reman. Ada laporan, ada laporan, jadi kesalahan itu kita akan siasat, dia kata. Jadi kesalahan itu benarkan kita buat tangkapan dan ada keperluan kita akan tangkap, bergantung kepada siasatan, katanya. Jadi janganlah risau kalau tidak ada apa-apa salah, nak takut apa? Kalau memang buat salah, terimalah. Saya pikir Cik Gubat yang dipilih menjadi orang-orang besar di dalam Bersatu, dia bukannya bodoh kah, babal kah, tak palui kah, tidak. Dia bukan palui. Dia tahu konsekuensi bila dia keluarkan benda tu, bila dia kongsikan maklumat tu. Dia tahu kalau itu rahsia kerajaan kah, bukan rahsia kerajaan kah. Jadi sekarang kalau mau jadi hero, teruskanlah jadi hero, tapi jadilah hero yang bijak. Jangan jadi hero yang bodoh pula. Berdasarkan Seksyen 8 Akta Rahsia Kerajaan, kesalahan itu sangat berat. Membabitkan dokumen kerajaan, walaupun cuma salinan, kita nak tengok siapa yang ada dokumen hak milik kerajaan itu. Sebab dia, Cik Gubat, tidak bekerja di situ. Ini yang bikin pening nih. Cik Gubat tidak kerja di situ, tapi dia ada itu dokumen. Jadi dari mana dia dapat, macam mana dia boleh dapat? Ini memang mengejutkan. Beliau berkata demikian pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Dang Wangi di Ibu Pejabat Polis IPD Dang Wangi. Okey, jadi anda boleh layari seterusnya di dalam Harian Metro, hmetro.com.my untuk berita ini. Dedah dokumen sulit kerajaan adalah kesalahan serius, kata polis. Kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini terbaru, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bertahan menjadi Perdana Menteri paling lama atau tidak? Mungkin tidak kesampaian. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya fikir dia bukan gila untuk nak jadi Perdana Menteri lah. Tidak. Yang penting memang dia mau selamatkan negara Malaysia. Okey. Hadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri tidak lebih daripada 10 tahun. Itu perlu dibahaskan di Parlimen. Itu daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Informasi. Satu sidang khas Parlimen perlu diadakan di bawah Peraturan 11/3 Peraturan Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk membahaskan
untuk membahaskan pengedahan tempoh perkhidmatan. Tempoh perkhidmatan untuk Perdana Menteri yang tidak melebihi daripada 10 tahun sekiranya cadangan itu mau dilaksanakan. Menteri Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, peruntukan undang-undang berkenaan perlu untuk dibahaskan. Perlu untuk dibahaskan sekiranya cadangan itu mau dilaksanakan. Okey. Menteri Jabatan Perdana Menteri itu iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said berkata peruntukan berkenaan perlu dibahaskan untuk dibahaskan memandangkan pindaan itu merupakan perkara yang memerlukan perbahasan mendalam dan keputusan daripada Jemaah Menteri. Okey. Jadi pada pendapat anda, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, perlukah seorang Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas ini dan seterusnya untuk dihadkan kepada tidak melebihi 10 tahun sahaja? Pada pendapat saya, ada kebaikan dan ada keburukannya. Kebaikannya ialah dapat lama dia untuk merancang strategi membangun negara. Tapi keburukannya ialah dia boleh jadi pula kuku besi. Dia boleh jadi pula terlampau banyak betul dia buat sampai orang lain tidak boleh buat apa-apa. Jadi kita boleh nampak lah. Kita boleh nampak apa yang terjadi kepada Datuk Tun Mahathir. Dia jadi Perdana Menteri paling lama tau. Paling lama. Kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim ganti. Setelah sepatutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim patut ganti dia. Tapi pun tidak ganti-ganti. Jadi perlukah? Kalau perlu untuk hadkan 10 tahun, maksudnya tidak ada pilihan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu pada panggal kedua dia menjadi Perdana Menteri dan masuk panggal ketiga. Pada panggal ketiga dia wajib untuk diberhentikan ataupun berhenti daripada jadi Perdana Menteri. Tidak ada pilihan. Okey, jadi semua orang ada pendapat masing-masing, tapi pada pendapat saya neutral. Jadi pun okey, tak jadi pun okey, tiada masalah. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan pakcik saya. bukan pakcik saya, bukan makcik saya, bukan datuk saya, bukan. Jadi sama ada dia jadi Perdana Menteri atau tidak jadi Perdana Menteri, tidak ada apa-apa kelebihan kekurangan kepada saya. Yang penting, yang pasti tugasnya untuk membangun negara, untuk menyelamatkan negara, untuk berusaha menjadikan negara ini lebih makmur, lebih selamat, lebih bahagia, lebih semua lebih yang terbaik lah dapat dilaksanakan. Kita jumpa lagi. Tinggalkan komen anda. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya sudah agak benda ni berlaku sejak hari pertama lagi. Sejak hari pertama lagi gerakan bersama dengan PAS di dalam Perikatan Nasional, saya sudah agak benda ni lama kelamaan, lama atau sekejap, sooner or later, dia bilang orang putih lah, sooner or later it will come, it would come, it must come, bukan saja akan will, tapi memang ini betul-betul akan tiba, di mana PAS tak akan boleh bergabung, boleh bertahan dengan mana-mana parti. Sudah terbukti apabila banyak sudah parti politik yang lain yang bergabungnya dengan PAS mesti berpisah, bercerai. Terbaru. Sekarang ini gerakan pula ada ura-ura untuk mau keluar daripada Perikatan Nasional. Pada pendapat saya, lebih baiklah gerakan keluar saja dari Perikatan Nasional daripada dia bersama dengan PAS. Lebih baik dia bersama dengan DAP di dalam Pakatan Harapan, Barisan Nasional dalam kerajaan. Lagi untung. Apa keuntungannya bersama dengan Perikatan Nasional? Dan lagi sekarang pula seolah-olah PAS sedang memperlekehkan pendapat yang diutarakan oleh Presiden gerakan sendiri. Dan terbaru ini, bila saja gerakan memberitahu bahawa mungkin mereka ada hati untuk keluar daripada Perikatan Nasional,
dan tu jugalah serta merta PAS keluar kenyataan tak akan halang keputusan gerakan keluar PN. Silap-silap mungkin inilah sebenarnya yang PAS mau. Mungkin saja, mungkin PAS memang sudah lama tunggu untuk Perikatan Nasional tidak ada gerakan untuk gerakan keluar dari Perikatan Nasional, mungkin sudah lama ditunggu, sekarang sudah ada peluang, apalagi janganlah pujuk. Sebab itu saya kata presiden gerakan sepatutnya berpikiran lebih terbuka, lebih subjektif, lebih objektif, supaya dapat memikirkan apa dia dapat dengan bertahan di dalam Perikatan Nasional. Sebab benda ni dia akan berulang-ulang, berulang-ulang. Yang ini timbul, yang itu timbul, ialah siapapun, apapun parti, kalau memang parti itu ada sikapnya, ada aura-aura menunggang ini, akhirnya nanti ada parti yang akan dibuang sebab tidak sudah bengam. Apalagi kalau menunggang agama kah, menunggang bangsa kah, itulah. Tapi nasib baik dalam Perikatan Nasional tidak ada lah begitu kan. Perikatan Nasional tidak ada yang tunggang menunggang nih. Semuanya baik-baik kan. Jadi tuan-tuan dan puan, PAS akhirnya kata tak halang untuk keputusan gerakan keluar PN. Pada pendapat saya, bagus sajalah, PN keluar sajalah. Keluar sajalah. PAS tidak menghalang sekiranya Parti Gerakan Malaysia atau gerakan mengambil keputusan untuk keluar daripada PN susulan perbezaan pendapat berhubung kontroversi dana sekolah Cina. Memetik laporan portal media tempatan, Naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah dilaporkan berkata, terserah kepada gerakan untuk membuat keputusan kerana setiap parti mempunyai hak dan pendirian masing-masing. Kalau gerakan rasa dia tak selesa dengan PN, dia kata dia boleh buat keputusan untuk keluar. Lepas tu tak ada masalah kerana ini negara demokrasi, terserah katanya. Sebelum ini timbalan Presiden Gerakan Oh Tong Kiong dilaporkan berkata bahawa parti itu tidak teragak-agak untuk keluar daripada PN dan kekal teguh untuk menyokong serta mempertahankan usaha sekolah Cina untuk mengumpul dana walaupun terdapat ancaman tidak musabah daripada sekutunya. Okey, jadi apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Untuk mendapatkan berita lengkap ini, anda masuk di dalam Sinar Harian tarikh 29 Julai. Tajuknya PAS tak halang keputusan gerakan keluar PN. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, anda setujukah kalau saya kata begini? Bikin apa PAS dalam kerajaan? Tidak ada apa-apa pun kelebihan kalau PAS masuk kerajaan Madani sekarang ini. Yang jadi bila PAS masuk kerajaan Madani akan jadi huru hara lah kerajaan ini. Ya kan, PAS kan tidak ngam dengan semua orang. Dia hanya ngam dengan diri dia sendiri saja. Yang betul hanya dia. Orang lain semua tidak betul. Jadi ini berkenaan dengan Tuan Ibrahim kata tidak ada keinginan untuk masuk kerajaan. Ingat ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim terhege-hege sangat kan. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pun terhege-hege sangatlah untuk PAS masuk dalam kerajaan. Saya fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim sedar konsekuensi akibatnya kalau PAS masuk kerajaan. Masalah nanti semua salah, dia saja yang betul. Dan satu lagi, PAS ni siapa saja yang bersama dengan dia mesti elas-elas kena singkir. Pakatan Rakyat dengan DAP kena singkir DAP. Muafakat Nasional, Muafakat Nasional, akhirnya siapa yang tidak bertahan, sama-sama tidak tahan lah. UMNO berpisah. Lepas tu dengan apa? Perikatan Nasional sekarang ini ada ura-ura pula gerakan bakal keluar daripada Perikatan Nasional. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, jangankan Datuk Seri Anwar Ibrahim ada kehendak, keinginan, tiada 10 minit pun saya rasa tiada
untuk TGHG nak pujuk Tuan Ibrahim, Tuan Man, marilah joinlah, masuk sama-sama dalam kerajaan. Tak ada. Kemudian kalau dikata daripada kerajaan jumpa untuk pujuk, saya fikir itu tiada. Itu hanya cerita dongeng, cerita dongeng zaman, entah apa punya zaman lah, mungkin cerita dongeng di planet Pluto lah. Tapi di Malaysia benda tu tidak ada, sudah dinafikan oleh Tuan Ibrahim. Dan saya fikir tidak ada yang TGG daripada kerajaan mau jumpa wakil daripada PAS untuk pujuk, tidak ada. Lagipun sekali lagi, tidak ada kelebihan untuk PAS masuk dalam kerajaan. Yang jadi nanti hancur, memang hancur. Nanti tidak lama lepas tu, las-las bila dia sudah dapat kerajaan bersama dengan kerajaan, perlahan-lahan dia buang amanah. Lepas tu dia buang DAP. Lepas tu dia buang PKR. Yang jadi nanti tinggal apa? Dia dengan UMNO. Lepas tu nanti dia buang UMNO, las-las inilah permainan politik, las-las dia jadi kerajaan sendiri. Mungkin itulah yang ditunggu-tunggu selama ini. Jadi bagi anda yang fikir bahawa ada perbincangan, ada dari kerajaan yang cuba untuk memujuk, jangan terpengaruh, jangan percaya, kerana benda-benda memujuk daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak ada. Mungkin mereka yang mahu merayu, ya mungkin ada. Tapi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim punya orang mau pujuk, tidak ada. Perasaan lebih lah tu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye.